Kalau kain seperti itu haram dipakai untuk bersembahyang, tentulah Rasulullah SAW berpesan ketika menghantar kembali khamisah itu kepada Abu Jaham, agar beliau tidak memakainya dalam sembahyang. Jelas sekali pesanan seperti itu tidak terdapat di dalam mana-mana hadis. Itu cara dia simpulkan. Memang kemah cara dia. Kalau dia buat tajuk, kalau dalam dunia ilmu hadis ni tak ada setara ni. Semua akui, tak boleh lawan. Kalau bab ni bab faham hadis. Cuba kita tengok, dia faham apa dia? Sah sembahyang. Tahu mana? Nabi tak ulang. Lepas pada tu kalau memang tak sah, haram. Bapa ketika dia hantar balik itu tak pesan. Ayah pesan ke dia, jangan pakai. Ni ketika sembahyang. Sebab Nabi SAW adalah panduan kita, ikutan kita. Bila dia ikutan, maka segala-galanya kita kena perhati berlaku. Kita kena perhati berlaku. Dia hantar balik, dia tak pesan. Dia tak pesan tu dah. Kalau benda tu memang haram, salah dia. Dia bukan orang biasa. Kerja dia, tugas utama Rasul nak cerita hukum Allah. Kalau sampai misalnya dia hantar balik, kawan tu pun pakar semuanya. Pakar buat semuanya. Boleh jadi tak sah semuanya. Ataupun kalau tidak pun, kalau kita kata sah mengikut jumhur ulama, haram. Kalau katakanlah haram, tak molek juga. Dia apa dia tak payah. Ini menunjukkan guna kain atau pakaian seperti itu tidak kata tak sah semuanya, tak sah. Lepas tu apa yang Nabi hantar balik? Paling tinggi daripada tindakan Nabi SAW ni kita dapat faham. Ni cara Imam Bukhari faham. Dia tidak hoyak, dia buat tajuk gini je. Kita nak tahu Imam Bukhari faham gini, orang lain bahas panjanglah bahasnya. Sampai 100 lebih syarah Bukhari. 100 lebih. Tak ada kitab sebanyak tu kali. Huraian orang. Apa maksud dia? Macam mana orang ni boleh jadi minat tu, nak menghabiskan daya fikir masing-masing tu. Ni nak cuak, nak bincang macam mana? Tak tahu. Tarikkan mukjizat lah kita kata hadis tu. Di sebalik hadis tu dia buat kesimpulan. Dia jadi dengan sendiri. Manusia ni semua orang Islam lah. Orang Islam semua tertarik hati. Tak ada sebanyak tu syarah kitab suci agama lain walaupun nama kitab suci nombor 1 pun tak ada lagu ni. Tak ada. Apabila dia buat tajuk memang istimewa. Dan bahas lah paling tinggi. Ini kesimpulan daripada syarah-syarah. Mereka masing-masing kuati apa maksud Imam Bukhari. Paling tinggi hak lagu ni makruh ataupun khilaf aula. Tu je. Gapo dia khilaf aula, makruh. Makruh ni Nabi SAW tak suka benda makruh. Usah ke benda haram. Makruh pun dia tak sedar. Kalau tempat kita ni biasanya orang buat contoh makruh gak budu, makan budu. Kalau bahasa jenis makan kan, jenis pakai ni. Dia ada berlaku hukum makruh, hukum syarak tu tujuh bahagian tu. Dalam gerak-geri kita ni tak ada lagi. Sama ada benda yang kita buat wajib ke, haram ke, makruh ke, sunat ke, harus ke, dia ada kaitan. 5 hak asasnya. Kalau tambah lagi 2, sah ke, batal ke, tambah. Kalau nak kira asasnya, tak boleh lagi. Dan setiap benda kita nak buat kena tanya dulu masuk dalam mana, baru jadi Muslim yang bertanggungjawab. Baru jadi bertanggungjawab. Kena tanya dulu, ni lagu mana. Tak boleh buat ikut serah, tak boleh buat dengan tak tahu. Gapo-gapo pun kalau kita tidak nak buat tak apa. Kita tidak nak menego misalnya, tak tahu riba tak apa. Gapo tak tahu menipu kau misalnya, tak apa. Tapi bila nak menego kena tahu.
Tak tahu berdosa. Dulu lagi berdosa, sebelum buat lagi. Dia kena tahu dulu. Benda ni termasuk dalam agama. Haram kau? Kau harus. Kau lagu mana? Kena tahu. Ikutlah dalam apa bidang hidup kita. Ikutlah. Tak boleh lari. Itu orang panggil tak boleh lari daripada ikatan hukum syarak. Yang dikatakan hukum syarak tu pasal ni lah. Oleh lima perkara, pasal asas. Baik. Khilaf aula pecahan. Sebenarnya asas dia makruh. Khilaf aula ni dia lebih ringan lagi daripada makruh. Atau dalam istilah yang lain, setengah-setengah ulama pakai, dia ada dua makruh. Satu makruh tanzihi, yang kedua makruh tahrimi. Khilaf aula ni makruh tanzihi. Tahap tu ringan daripada makruh tahrimi. Makruh tahrimi ni dia tidak haram, tapi dekat-dekat dengan haram. Benda makruh ni kalau kita tak buat boleh pahala. Kalau kita buat tak dosa. Tu benda makruh. Kalau kita tak buat boleh pahala. Kalau kita buat tak berdosa. Berbeza dengan benda haram. Kalau kita tak buat boleh pahala. Kalau kita buat dosa. Itu beza. Kalau kita buat dosa, tak buat boleh pahala. Makruh ni pun tak buat boleh pahala juga. Tapi kalau buat tak berdosa. Tu yang beza. Makruh tahrimi dekat dengan haram. Khilaf aula ni atas, ringan lagi daripada makruh. Setengah-setengah ulama kata dia serupa dengan makruh tanzihi. Yang ni lebih elok, lebih molek, lebih baik kalau tidak pakai lagu ni. Kalau berkait dengan pakaian saat ni, tidak pakai, lebih baik. Bukan kata tak boleh. Dalam keadaan kita buat benda makruh, satu tidak berdosa, yang keduanya kalau kita buat macam semayang saat ni, sah semayang. Sah semayang. Bukan kata tak sah, dah. Lepas tu Nabi SAW kan seperti kita tahu, dia tidak, benda makruh pun dia tak sah. Macam mana kalau kita kata benda ni paling kurang makruh, macam mana dia telah melakukan benda makruh? Sedangkan dia tak makan bawang putih, tak makan bawang putih hak mentah. Dia kebiasaan orang Arab dia makan bawang putih hak mentah-mentah gitulah. Sebab bawang besar lah dia jadi ulang dia. Kita makan juga kan. Makan apa dia ni, sate tu kau misalnya lah, dia bubur juga. Apa ni bawang besar, bawang besar, bawang putih hak mentah. Di dalam kitab-kitab dia sebut, dalam hadis menunjukkan Nabi SAW tidak suka. Ulama buat kesimpulan makruh, dia tak makan. Setara tu pun dia tak makan. Kalau misalnya ada binatang bob, dia tak makan. Sahabat dia makan. Pasal apa ulama kata? Dia kata makruh, tidak haram. Sebab kalau dia haram, dia larang orang makan. Dia tidak larang. Makan depan sekali dengan dia, tak apa, dia tak makan. Benda makruh Nabi SAW tak buat pada dasarnya. Dia kena tahu juga kaedah ni. Pada dasarnya tak buat, tapi ada kalanya dia buat. Dan Nabi SAW buat ni kalau orang lain, sebab kalau kita buat benda makruh ni tidak dosa, tapi kalau kita tak buat boleh pahala. Macam mana Nabi SAW boleh buat benda yang tidak mendatangkan pahala, walaupun tidak berdosa, tapi tak boleh pahala? Dia tak akan buat benda lagu tu. Tapi kadang-kadang dia buat benda lagu ni. Kalau kepada orang lain memang makruh, sungguhlah. Kepada Nabi SAW, oleh kerana serupa dengan orang lain, dinamakan makruh, tapi hakikatnya tidak. Sebab dia boleh pahala semacam, walaupun buat benda makruh. Walaupun buat benda makruh. Itu dia beza kedudukan Nabi dengan kedudukan umat dia. Kalau umat tak buat benda makruh, boleh pahala. Kalau buat tak dosa. Tak dosa, bukan boleh pahala. Dah. Ni Nabi ni makruh, buat boleh pahala. Adakah dia buat semua benda makruh? Dah. Hak tu dapat kita pastikan melalui, kalau kita tengok hadis-hadis, ulama-ulama perhati, dia kata
Hak makruh ni kalau ada pun jarang-jarang untuk nak royak sesuatu. Bukan untuk dia, untuk orang lain. Adalah tu maksudnya sesuatu nak royak. Sebab kalau dia tidak buat langsung, mungkin orang keliru, orang akan anggap benda ni haram. Benda tu besar tu, sedangkan benda tidak haram, makruh. Oh, tidak haram lagi. Kalau sampai orang menganggap benda tu masih boleh lagi, sebab makan dhab dan sebagainya, makan bawang putih dan sebagainya. Kalau makan hak mentah sekalipun, kalau makan buah durian tu lebih berat lagi. Kalau tempat kita ni, makan okta tu lebih lagi pada bawang putih. Makan buah jering gelung pula, makan buah kedah, macam-macam, parut lagi. Kita rasa parut lagi. Sebab apa? Pendek tak? Kalau orang semayang jemaah sekali tu, dia sedawa tu tak, kena tahan nafas tu, kena tahan nafas tu, terganggu tu, masuk dalam hidung, menusuk hidung. Kalau buah dia, bawang putih pun ada juga, tapi tidak gitu mau sebenarnya. Setara tu pun makruh dah. Kalau benda tu setara makruh, tapi menyebabkan jadi orang anggap haram, salah dia, salah Nabi ni. Dengan sebab tu benda-benda hak lagu ni dia ada buat ke, ataupun dia tengok, dia kalau dia buat hadis, apa ni, atas dasar fi'li. Kalau dia tidak buat, orang lain buat, takriri, orang panggil hadis juga, sunnah juga. Dia mengesahkan benda ni tak apa, cuma dia tak makan, orang lain nak makan, dah tak apa. Tapi kepada dia, bila dia buat ni oleh kerana nak menyatakan hukum, misalnya nak kata tidak haram, walaupun makruh, itu dia boleh pahala. Hak Nabi boleh berlaku kepada Nabi ni, dia setakat mana? Hak tak molek lah, kita kata kurang sikit, setakat makruh, haram tak ada sama sekali. Tu termasuk dalam akidah tu. Jadi main-main, haram sama sekali tak ada. Kalau kita kata, dulu kita sudah bincang dah masalah dedah pohon ke apa, haram ke? Kau makruh ke? Atau harus? Kalau haram, tak boleh terbuka. Dia nak buka sendiri lagi tak boleh. Dulu kita sudah bincang dah. Sebab itulah ulama-ulama macam Bukhari, dia kata tidak haram. Kalau haram, macam mana dia buka? Sebab Nabi sama sekali tidak boleh melakukan benda haram, walaupun sekali. Tak boleh. Benda makruh ada, sekali dua ada, untuk menyatakan hukum. Satu, takut orang keliru, orang kata benda ni haram, padahal dia tidak sampai haram lagi, makruh je. Yang kedua, ada kalanya dia nak menyatakan harus, nak menyatakan benda ni boleh, walaupun nampak dari segi adab, dari segi adat masyarakat kurang boleh. Misalnya kecil sambil berdiri, kecil tepi jalan, orang nampak. Dia tidak di tempat yang tersembunyi sambil berdiri, lepas tu orang nampak pula. Cuma dia suruh sahabat dia duduk dekat di belakang dia, biar tak nampak sangat lah, ada lindung juga sikit. Tapi kalau ditengok nampak juga daripada jauh tu. Nak menyatakan harus ke makruh di situ, situ pun ada khilaf juga. Ada ulama yang mengatakan seperti ramai lah, Imam Bukhari itu masuk juga, dia nak menyatakan harus di situ, bukan makruh apa. Kecil sampai berdiri itu tidak makruh, dia kata. Tapi bagi orang yang mengatakan kecil sampai berdiri itu makruh, boleh juga Nabi melakukan benda makruh, bukan semua. Namun hak haram tak boleh sama sekali. Itu kena pegang tu. Kalau ada orang kata, ataupun jumpa dalam kitab mana-mana, kau ada atas nama hadis kau gapo, kau Nabi ada buat benda haram, tolak selalu. Benda tu bercanggah dengan akidah, tak boleh pergi. Mudah je kita kaedahnya tu, tak boleh. Tak sudah kata lah, wak mari sanad sahih, kita kata sanad sahih, tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Dengan sebab itulah ulama-ulama dia tak terima hadis kata Nabi Ibrahim berbohong 3 kali. Dia bohong 3 kali, 3 ketika. Dia kata tak boleh, bohong ni haram. Lepas tu ada adalah hadis sahih, tolak hadis, kata dia, tak tepi hadis tu.
Sebab ni pegangan kita.